warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita sambung 11.4 ya, jisim dan inersia. Ini adalah subtopik yang terakhir dalam bab 11. Okey, masa di form 1 kita semua ada belajar, kamu semua ada belajar kan pasal jisim. So, kamu ingat apa itu jisim? Jisim ialah kuantiti jirim. Ingatkah kamu apa itu jirim? Tengok balik apa itu jirim. Jirim ialah semua benda, semua yang boleh memenuhi ruang ya, yang boleh memenuhi ruang. Okey, yang terkandung di dalam suatu objek. Contohnya jisim, unit SI bagi jisim ialah kilogram ya. Nilai jisim objek tu tetap jika kuantiti jirim di dalamnya tidak berubah. So, ada dua benda tau. Berat dengan jisim. Berat dengan jisim ni tidak sama. Kalau jisim ini kuantiti jirim. Kuantiti jirim di dalam objek. Dia kilogram lah. Okey, kalau berat, sepatutnya kalau kamu bertimbang tu, berat kamu 50 kilo, itu adalah jisim. Kalau berat ni dipengaruhi oleh graviti ya. Kamu ingat ke tu masa kamu mendengar rendah ada kan berat sama dengan berapa jisim objek tu darab dengan Newton. Jadi dia dalam unit Newton. Ingat kan? Okey, kemudian inersia. Inersia ni adalah sifat semula jadi objek. Semua objek ada inersia. Okey? Dia sifat semula jadi objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek itu. Okey, sama ada dia pegun ataupun dia bergerak. Okey, so ini contoh. Okey, ini kita biasa main masa kita kecil-kecil kan. Ini kita biasa main. Okay, ini contohnya bila ada gelas macam ni. Okey, ada duit shilling di atas. Bila kita tarik cardboard ni, kita sentap cardboard tu, shilling tu dia tidak akan ikut. Okey, shilling itu dia tidak akan ikut. Shilling tu akan jatuh ke dalam air. Dia tidak akan ikut dengan cardboard. Kenapa macam tu? Sebab shilling tu dia mengekalkan keadaan pegunnya. Keadaan pegun, maksudnya keadaan di situ dia tidak bergerak. Bila tiba-tiba kita tarik cardboard ni, shilling tu dia masih lagi mengekalkan keadaan asalnya. Dia pegun, dia tidak bergerak di situ. So dia terjatuh ke bawah lah. Okey, ni kalau kita di dalam kenderaan. Biasa kan kalau kita naik bas ataupun dalam kereta. Kalau dalam kereta bapak kamu pun kan, kamu duduk, lepas tu bapak kamu memandu laju, tiba-tiba ada anjing memotong di depan, bapak kamu akan brake kan. So, bila brake, apa jadi? Cuba ingat, apa jadi bila kita naik kereta yang tiba-tiba membrake? Apalagi kalau bas. Tiba-tiba membrake. Kita akan terkedepan kan. Sebab tu kalau accident tu, kalau tak pakai tali pinggang, bila brake tiba-tiba kan, orang tu boleh terkeluar daripada kereta kan. Sebab dia terlempar ke depan. Kenapa begitu? Sebab kita sebagai penumpang kereta tu, kita mengekalkan kita punya, sebab inersia kita tu, kita mengekalkan keadaan kita bergerak ke depan. Okey, kereta tu tiba-tiba berhenti, tapi kita masih lagi bergerak ke depan. Kita mengekalkan keadaan bergerak tu, sebab itu kita terkedepan. Sama juga kalau kita duduk diam-diam dalam kenderaan kan. Tiba-tiba orang yang memandu tu tekan tekan minyak. Dia tekan minyak kuat-kuat. Yang apa jadi dengan kita? Kita akan ke belakang kan, terlempar ke belakang begitu kan? Pernah rasa kan? Cikgu rasa semua orang pernah rasa. Terutama sekali yang biasa naik bas kan? Kita akan ke belakang. Kenapa kita ke belakang? Sebab kita mengekalkan kedudukan asal kita tu. Kita pegun kita di situ kan? Kita mengekalkan kedudukan asal kita, sedangkan kenderaan itu dia sudah bergerak ke depan. Itu inersia, okey? Dan lori kan biasa kan, kita ni sinonim sangat dengan lori kan kalau di Segama ni kan. Okey, kalau lori tu dengan muatan bertantan, okey, dia jalan laju kan, lepas tu tiba-tiba ada motor memotong di depan. Okey, bila dia brake, bolehkah lori tu tiba-tiba berhenti je? Dia bolehkah lori tu brake terus berhenti? Tidak kan? Kamu mesti biasa nampak lori kan? Lori kelapa sawit ke apakah. Bila lori yang berat tu, bila dia brake, dia tetap akan maju ke depan. Dia akan terseret ke depan tu. Kenapa? Sebab dia punya inersia besar ya. Sebab tu kena hati-hati kalau dengan lori ni ya. Kalau dia brake, dia tidak akan berhenti dengan serta-merta. Sebab dia ni berat. Dia punya inersia besar ya.
Okey. Ini hubungan di antara jisim dengan inersia. Okey. Kamu ingat ya, cikgu cakap semakin besar jisim objek, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek. Faham tak tu? Okey, contohnya ini. Contoh paling mudah sekali tadi itu lori. Kamu sangat sinonim dengan lori kan? Kalau ada lori dengan satu kereta saga, okey? Dengan kelajuan yang sama, okay, dengan kelajuan yang sama, jisim of course lah berbeza kan. Lori itu berat, saga tu ringan. Lepas tu bila dia ada anjing, sama-sama brake. Okay, konok lah sama-sama brake kan. Siapa yang berhenti dulu, saga ke lori? Mesti kamu akan nampak saga tu dia boleh berhenti on the spot sebab dia ringan. Tapi kalau lori dia mesti maju ke depan sebab dia besar. Kenapa dia tetap maju ke depan? Sorry, bukan sebab dia besar, sebab dia punya jisim lagi besar. Jadi dia punya inersia besar ya. Inersia ini akan menyebabkan sesuatu objek itu sukar untuk berhenti ataupun dia sukar untuk memulakan pergerakan. Bila dia dalam keadaan pegun, mau berhenti tu dia sukar untuk memulakan pergerakan. Kalau pula dia tengah bergerak, dia sukar untuk berhenti. Lori itulah cikgu rasa contoh yang paling mudah lah untuk kamu faham. Ataupun orang gemuk dan orang kurus. Cuba bagi tahu cikgu, siapa yang inersianya lagi besar? Orang gemuk ke orang kurus? Kan cikgu cakap tadi kan, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Jadi orang gemuk inersianya lagi besar, okey? So, kalau orang gemuk dengan orang kurus mau lari 100 meter, boleh bayangkan macam mana lari 100 meter kan, ke garisan sedia bila dia tembak tu kan. Siapa yang akan ke depan dulu, yang akan pecut dulu? Siapa yang akan pecut dulu? Orang gemuk ke orang kurus? Pandai. Mestilah orang kurus kan. Takkan orang gemuk macam cikgu kan. Mestilah orang kurus. Kenapa orang kurus tu dia mudah untuk memulakan dia berlari tu? Dia mudah untuk pecut sebab dia kecil. Jisimnya kecil, jadi inersianya kecil. Jangan kamu jawab dia kecil. Jisimnya kecil, jadi inersianya lebih kecil. Yang gemuk tu kenapa dia sukar untuk memulakan larian tu? Sebab dia punya jisim besar, jadi inersianya besar. Faham kan? Okey. Ini cikgu screenshot ini nota yang kamu kena salin ini contoh ini nota kamu kena salin nanti cikgu ni. Okey, ini contoh yang cikgu cakap tadi itulah. Tiba-tiba dia laju terkebelakang orang ni kan. Terhumban ke belakang. Okey. Ini sudah cikgu explain. Okey, payung ni kan. Payung tu kita hujan, ada air atas tu kan. Kita pun putar-putar payung tu kan. Kenapa kita putar-putar payung tu? Bila kita putar-putar payung tu, air tu pun dia berputar-putar juga bersama-sama dengan payung tu kan. Tapi bila kita stop putar payung tu, ini biasalah kan. Biasa kan kamu buat. Takkan tak pernah buat kan. Takkan tak pernah pakai payung kan. Bila kita putar-putar payung tu, lepas tu kita berhenti putar, air tu dia masih mengekalkan keadaan dia berputar. So, dia akan terjatuh. Payung berhenti, air masih berputar. So, dia akan terjatuh daripada payung. Payung pun jadi kering. Sama juga kalau dog. Dog, pernah nampak kucing ke dog ke binatang kan? Kalau dia basah, dia kasi goyang-goyang badannya kan? Jadi air tu itu pun aplikasi inersia. So air tu akan jatuh. Okey? Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okey? Okey, ini macam mana kita mau mengukur inersia? Inilah neraca inersia dan neraca inersia yang dicipta oleh NASA. Okey, kemudian kamu kena tahulah hukum Newton yang pertama. Okey, hukum Newton yang pertama dikenali sebagai hukum inersia. Okey, apa yang dicakap oleh Isaac Newton? Hukum Newton ni dibuat oleh Isaac Newton ya. Yang tadi duduk bawah pokok apple tu, tiba-tiba apple jatuh tu. Okey, jasad yang pegun akan kekal pegun. Lepas tu, jasad yang bergerak seragam akan terus bergerak seragam dalam semua arah. Inilah yang menerangkan, hukum inilah yang menerangkan semua contoh yang cikgu cerita tadi tu ya.
Oke, ini contoh neraca inersia yang dicipta oleh NASA tu ya. Oke, ini nantilah kita buat eksperimen kan, tak tahu bila lah kita buat eksperimen ni, kesian kamu kan. Oke, ini contoh lain lah, peluncur ais, kepala tukul besi tu, ini contoh-contoh lain ya. Mangsa melepaskan diri dari pemangsa, macam mana dia melepaskan diri. Oke, kenapa? Tengok tu, kan Allah ciptakan sang kancil tu pandai lari macam ni. Kenapa dia lari berliku-liku? Sebab ini ni dia lari lurus ni, dia susah mau belok-belok. Sebab dia lari laju kan. Susah mau belok-belok. Jadi dia pun belok-belok, jadi ini akan jadi dia lari lurus susah lah dia tangkap ni. Macam tu. Ini anjing yang cikgu cakap tadi tu ya. Okey. Okey, ini kemalangan jalan raya. Okey, ini yang cikgu cerita lori tadi tu ya. Bila dia berat, dia tidak boleh berhenti dengan serta-merta ya. Ini kita menggerakkan objek yang berat lah. Objek bila dia berat, kenapa objek yang berat tu susah kita mau tarik? Sebab dia punya inersia besar. Okey. Lepas tu tali pinggang keledar, ini aplikasi di dalam kenderaan. Ini untuk mengatasi inersia. Okey, yang pertama tali pinggang keledar. Kena pakai tali pinggang. Jadi kalau pemandu brake tiba-tiba ataupun ada keadaan yang menyebabkan kita kena brake tiba-tiba, tidaklah kita terlempar dan terkeluar daripada kereta kan. Bayangkan tak pakai tali pinggang. Tak pakai tali pinggang, terlempar daripada kereta, ngam-ngam di depan tu lori. Nah, macam mana tu? Lepas tu beg udara, airbag ya. Di semua kereta ada airbag ni. Airbag ni dia untuk mengurangkan kesan hentakan tu lah. Sebab bila brake tiba-tiba tu kan kita akan terkedepan kan. Di steering tu ada airbag. So dia kuranglah sakit juga tu sebenarnya tu. Tak pernah rasa lah, tapi orang kata sakit. Sakit terhampas di beg udara tu, di airbag tu. Jadi kalau kita berbanding terhampas di airbag daripada di steering tu, mungkin kurang lah. Memang kurang lah di airbag tu kan. Tapi cikgu pun tak pernah rasa lah macam mana rasanya orang kata. Sakit juga tu airbag tu. Ini penyandar kepala ni. Kenapa penyandar kepala ni? Penyandar kepala ni supaya bila kita terpelanting ke belakang kan, ini ke belakang, bila kenderaan tu bergerak tiba-tiba, hendaklah patah leher kan. Okey. Habis sudah tajuk ini. Okey. Nanti cikgu screenshot yang mana kamu kena salin dan nanti cikgu bagi latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.